Cik Sal, mari cepat. Inilah dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cik Sal, aku sengaja datang di Granada ini pada waktu malam. Supaya kau dapat melihat dengan mata kau sendiri betapa indahnya, spektakularnya. Alhamdulillah. Tapi sebenarnya aku sejuk. Sejuk. Cukuplah aku setakat di sini saja. Ya. Engkau pergi sana. Oh, pergi sana? Ambil gambar, tunjuk aku. Oh, tapi saya tidak akan ke Alhambra pada malam ini juga. Tapi besok tak nak? Tak apa. Ya ke? Gambar aja cukup. Tak mengapa. Kami berdua tetap akan meneroka Granada. Makan angin Espanyol Granada. Sampai pun di Granada. Apa yang istimewa tentang Granada, Najib? Cepatlah tunjukkan. Saya rasa ada baiknya kalau saya memulakan perjalanan makan angin saya ini di Granada dengan mengunjungi madrasah pertama di Granada dan juga madrasah pertama di dunia. Sekarang ini apabila kita cakap tentang madrasah, selalunya tempat itu dikaitkan dengan ajaran Islam atau pelajaran Islam saja. Tapi ingin saya ingatkan di sini, bukan sahaja di madrasah ini pelajaran Islam disebarkan, tetapi di sini jugalah lahirnya ahli-ahli falsafah, cendekiawan, ahli-ahli sains. Di sinilah mereka berkongsi ilmu, tidak kira bangsa ataupun rupa. Madrasah ini dibina oleh Yusuf pertama pada tahun 1349. Ia universiti Islam yang pertama dan antara yang terpenting dalam sejarah pendidikan Islam atau sistem madrasah di dunia. Ia merangkumi sebuah pusat akademik yang telah banyak menarik para cendekiawan dari seluruh pelosok dunia. Dan lihat tu sekarang, tempat ini menjadi sebuah tarikan pelancong. Dan sekarang ini tempat ini telah diambil oleh University of Granada dan telah dijadikan sebagai galeri untuk pameran seni lukisan yang ada sekarang ini. Mungkin dengan adanya madrasah pertama di Granada ini dan di dunia ini, pengaruhnya amat kuat hingga ke hari ini Granada mempunyai penduduk ataupun penuntut yang paling ramai. 1 daripada 5 penduduknya adalah pelajar. Di kota Granada ini kerana banyak sekali penuntut-penuntut yang datang ke sini untuk belajar. Jadi kota ini rata-rata dipenuhi dengan banyak sekali universiti-universiti. Jadi kalau mana-mana anda berjalan mesti tersempak dengan universiti. Saya sekarang berada di kawasan universiti. Are you a student here? Yeah. Your English, I suppose, you're from America? Yeah. I understand that 1/5 of the population here are students. So you're from America, you come down to Granada. Why do you choose Granada? I'm a history minor, so I study history, and Granada is just full of history. The city's been here for thousands of years. Thousands of years. Founded by the Romans. So. Yeah, that's right. So it's a good place to study. Oh, it's fantastic. I love it here. The weather's always nice. Today's the coldest day that we've had since I've been here. And the people are really, really nice. Mungkin ada pelajar-pelajar lagi yang boleh saya berbual. I just want to know why did you, or even you, why do you choose Granada as a place to work and a place to study?
Mina Jepun dikata dia memang suka dan selalu muskil tentang budaya orang lain. Dia amat kagum dengan budaya Sepanyol kerana Sepanyol masih mengekalkan warisan dan sejarah. Seperti masih wujud dunia lama di sini. And what have you learned about? I mean, is it really a good place for students, you think? It's a very good place for students. I had a fantastic time when I was one, yes. And I'm still having a fantastic time, but it's different obviously when you start working, but it's a very nice place to live. Sebenarnya saya rasa pelik sedikit berbicara Inggeris bersama seorang Jepun ni, tapi dia berbahasa Spanish pula. Kerana muka dia bukan Jepun tapi dia bercakap bahasa Spanish. Amat pelik, tapi inilah yang membuat kita rasakan kalau kita jalan-jalan kita akan dapat melihat berbagai-bagai corak manusia. Alright, thank you so much for making the time. Okay. So I'm gonna go off. Okay, bye. Penonton, saya ni naklah pergi ke pasar mereka, tapi tak payah penonton. Di lorong ni, berlambak-lambak kedai yang jual rempah ratus dengan herba-herba. Banyak penonton, dahsyat. Tengok ni. Inilah dia Spice Market atau Pasar Rempah Ratus. Sebuah pasar yang dilitupi aroma wangi. Rempah ratus dibawa ke Sepanyol oleh orang-orang Arab yang memerintah Sepanyol. Mereka ni memperoleh rempah ratus menerusi perdagangan. Oleh sebab Granada ialah sebuah kota laluan perdagangan itu, ia serta-merta menjadi kota yang terkenal dengan rempah ratus. Penonton, dalam seumur hidupku, tak pernah saya tengok rempah ratus yang berlambak-lambak. Oi, lawan Taufik. Dengan Mustafa Center, dengan Serangoon. Penonton, tadi saya tanya Taufik. Taufik cakap dengan saya, di sini rempah ratus, gula, herba, teh, semuanya dalam 150 lebih macam lah. Tak pernah lah semua hidup. Cik Sal, santai saja waktu masuk kedai orang Penonton, nama-nama dia semuanya kelakar. Tapi jangan nanti orang dia marah. Tapi saya sebutkan Yang ini Boldo. Macam bodoh. Ni Abdul. Cik Sal, jangan main-mainkan bahasa orang lah. Kena cili nanti baru tahu. Tak nak ketawa lagi lah. Abang dah tengok I ni. I nak pergi tanya dia soalan lah. Hello, senyor. Can I ask you a few questions? Yes. Yeah? Why this area? Abang Rempah ni kata dia mengambil alih perniagaan turun-temurun ini daripada keluarganya sendiri. Dia ni pakar dalam pelbagai jenis rempah ratus. Ada juga rempah ratus yang dibuat di Granada dan dia cukup kenal dengan kesemua jenis rempah ratus dari yang murah hinggalah yang mahal. Can you show me? Yes. Kita boleh dapat saffron di mana-mana di Singapura kan penonton. Tapi abang kata saffron di sini kualitinya begitu tinggi dan paling mahal sekali. Very good and expensive. Sudahlah Cik Sal, bau punya bau. Bau Najib mana? Di mana ni? Kemana Najib nak pergi ni? Satu tempat yang telah menarik perhatian saya di Granada ini adalah tempat ini, namanya Sacromonte. Dan di sinilah satu kaum yang sangat luar biasa tinggal di sini. Kaum itu namanya Gypsy. Dan apakah yang menarik tentang kaum ini? Ikutlah saya. Kepunyaan kaum Gypsy? Kalau di Singapura ni bukan selalu dengar cerita pasal orang Gypsy. Macam mana awak jumpa mereka? Apa yang saya rasa amat pelik dan menakjubkan ialah pada kurun ke-15, kerajaan Sepanyol telah menempatkan kaum-kaum Gypsy di daerah ini, Sacromonte, di mana banyak gua-gua. Dan semenjak itu,
kaum Gypsy ini masih dan tetap menetap di sini dengan keadaan kehidupan mereka yang amat luar biasa. Kita tengok sekarang macam mana different tu. Gua, biar betul. Najib, cepat tunjukkan kita tempat ni. Tak sabar. Memang pelik sekali, tapi sekarang saya akan menunjukkan anda salah sebuah gua, caves, yang diminapi oleh orang-orang Gypsy ini. Ini adalah salah satu contohnya. Tengoklah ni gua ni, peruntukkan gua. Orang-orang Gypsy juga digelar orang Gitano. Mereka tiba di Andalusia pada abad terakhir pemerintahan Islam dinasti Nasrid. Kebanyakan orang Gypsy di Eropah datang ke Spanyol menerusi Eropah Timur. Gua ini adalah satu contoh yang baik sekali bagaimana orang-orang kaum Gypsy menetap di sini. Ini adalah katilnya. Selalunya di dalam gua ini 6 orang family akan tinggal. Dan di sinilah ibu, ayah akan menetap tidur sama dengan yang kecil-kecil. Yang lain semuanya di sini, tikar mungkin di bawah sini mereka tidur beramai-ramai. Yang perlu kita tahu ni, di gua-gua ini orang-orang ni semua, yang penting bukan di dalam, yang penting adalah di luar. I can understand. Kalau dah ada perkakas macam ni, maknanya inilah contoh dapur mereka. Cozy sangat, pandai. Ini tempat apa pula ni, Jip? Sekarang ini saya berada di sebuah kandang atau gua juga, tapi di sinilah mereka menempatkan dan bersimpan binatang-binatang atau haiwan-haiwan mereka. Terutama sekali keledai. Tapi keledai ini ada perlu bagi mereka kerana keledai lebih kuat. Kerana mereka ini adalah pedagang. Mereka ambil barang-barang ini semua dan tempatkan di keledai dan mereka menjual barang-barang dengan orang-orang di Granada. Apa ni dapat gua, sudah pastinya orang-orang Gypsy ini semuanya kecil-kecil, mungkin pendek-pendek kerana gua ni memang kecil sekali. Dan sekarang mungkin saya berada di kawasan mereka membuat more craft tangan. Lebih banyak craft tangan, tembikai dan seramik. Cantiknya seramik ni semua. Hasil pendapatan mereka, kaum Gypsy ini atau perdagangan utama mereka ialah menjual sedi craft tangan ini. Bakul-bakul dan sebagainya. Kerana apa? Kerana bahan ini, wicker ataupun rotan ini senang didapati. Kerana di kawasan-kawasan itu banyak pokoknya. Di kawasan itulah mereka pergi sana, buat bakul-bakul, menjualnya. Mari kita lihat. Tengok ni, orang Gypsy ni memang berbakat. Dan ini mungkin adalah satu inovasi teknologi masa dulu yang telah diambil daripada orang Arab. Dan di sinilah mereka membuat permaidani dan perhiasan-perhiasan rumah untuk dijual. Dan di sini jugalah mereka menenun benang-benang seperti kapas dan juga sutra untuk membuat kraftangan-kraftangan ini. Very, very talented, these people. Setelah saya berjalan-jalan melihat keadaan kehidupan orang-orang Gypsy di Sacromonte ini, di gua-gua itu semua, dan boleh dikatakanlah bahawa orang Gypsy ini, mereka ni adalah orang yang artistik, bebas dan mungkin penuh dengan tradisi. Cik Sal, Pak cari makan? Pandai. Restoran tapas ini berinspirasikan budaya Morocco dan nama Kalsum ini sebenarnya nama seorang penyanyi terkenal dari Morocco. Restoran ini istimewa tau. Tiada duanya di Granada kerana ia menyediakan tapas Arab dan Morocco. Yang best sekali, bila kita order saja minuman, mereka akan menyajikan tapas pilihan anda. Sekarang ni saya nak order. Wah, pakai tepuk-tepuk tangan je, makanan dah sampai. Tapas-tapas di hadapan Cik Sal ni ialah
medfona, mihun yang ditaburi dengan badam, sigare, pastry berkeju, saluka, pes terung yang disapu di atas roti dan falafel berbola kacang kuda. Cik Sal, apa rasa medfona tadi tu? Macam miswa. Penonton tahu miswa? Sedap. Jadi penonton, kalaulah datang ke Granada ni, jangan lupa cari makanan tapas. Lagi-lagi macam restoran Umi Kalsum ini. Sambil makan tapas, sambil dengar lagu Umi Kalsum yang kita tak pernah dengar. Begitu nyaman. Kempunan kita di rumah ni. Tapi tidak apalah, Cik Sal. Teruskanlah, Cik Sal. Cak, daripada Moroccan tapas, saya ingin mencuba satu lagi aneka tapas yang berlainan sekali. Ya pastinya kalau kita ke Espanyol, kita harus mencuba tapas ini. Tapas. Wow, stylonya tempat ni. Saya diberitahu tapas di sini berlainan sekali penonton. Apa agaknya kelainannya? Surprise, tak sabar. Di La Budinka ini pula, keistimewaannya ialah mereka menyediakan tapas dalam bentuk cecair. Yang ini, peach and goat's cheese sweets, manisan buah peach dan keju kambing. Dan yang ini, la tortilla de bui, bui's omelette, campuran bawang, kentang dan telur, macam tawe. Yang ini pula, chupito de Lola, campuran raspberry, lubak dan tomato. Cik Sal, apa cara untuk memakannya? Cara pemakanannya begini. Kita kena senduk ke bawah sekali. Lepas tu angkat dan masuk mulut. Indulgent juga. Lain tapi sedaplah. Saya nak cuba yang ni. Dia kelihatan menakutkan lah kan. Saya cuba. Macam peach pie pun ada menonton. Tak kusangka. Kira racun. Tapi sedap rupanya. Bila saya masuk semua makanan dalam mulut saya, rasanya perfektur. Kalau susah sangat, datang sajalah di Granada ni penonton. I don't know how to explain. It's like... Jemput tengok ya. Tapi kan Cik Sal, kalau awak ingat makanan dan pengalaman awak kali ni istimewa lah sangat, si tengkorak tu pun sama tau. Dia pun berada di tempat yang istimewa. Di situ adalah Granada, kota Granada, cantik sekali. Dan sekarang saya berada di Alhambra, kawasan daerah Alhambra. Perlu kita ketahui bahawa Alhambra telah melalui berbagai pergolakan dan perubahan. Pertama sekali, ia adalah Tugu Pertahanan. Selepas itu, dia adalah sebuah istana, sebuah palace, kediaman para raja-raja Islam. Dan juga sebuah Medina ataupun kota kecil di Alhambra. Dan pada tahun 1984, UNESCO telah mengisytiharkan Alhambra sebagai tapak warisan dunia. Dan hingga hari ini, tiap-tiap tahun 2 juta pelawat mengunjungi Alhambra. Dan sekarang, saya punya turn lah. Tapi beruntung nampaknya hujan ya, jadi nampaknya nasib saya tak baik. Walau bagaimanapun, saya akan tetap memasuki Alhambra menunjukkan anda istana, kemegahan dan keagungan seni bina Arab. Seperti apa yang Najib katakan tadi, kita ni sekarang berada di Tugu Alhambra. Alhambra bermaksud kota merah dalam bahasa Arab. Dokumen-dokumen pertama yang merakam kejadian sekitar Alhambra dipercayai berasal dari abad ke-9. Dokumen tersebut ada menceritakan tentang Sawar bin Hamdun yang terpaksa berlindung daripada peperangan saudara yang tercetus. Beliau juga terpaksa membaiki kubu yang hampir musnah kerana peperangan tersebut pada tahun 889 Masihi. Kota Alhambra dijadikan kubu tentera yang digunakan untuk memantau seluruh bandar.
sekarang ini saya sedang menunggu giliran saya untuk memasuki Istana Nazrid, the Palazzo Nazris. Dan bukan senang kerana kita harus mengambil giliran pelan-pelan. Ya, sekarang saya nyatakan. Tunggu punya tunggu, berbaloi juga kan? Dapat juga awak masuk ke dalam. Kita ni semua hanya dapat tengok je. Yang peliknya, Istana Alhambra ini tidak mempunyai, kata orang itu, pintu gerbang masuknya ke dalam istana. Mungkin inilah salah satu dari tempat untuk memasuki Istana Nazrid. Banyak yang telah ditulis mengenai Alhambra dan banyak foto-foto juga telah diambil. Tapi kalau kita di dalam sini perlukan melihat seni ukiran yang amat teliti dengan ayat-ayat Quran menghiasi Alhambra. Ini sangat-sangat mengagumkan dan memukau dan tidak tahu bagaimana mereka sebenarnya melakukannya pada abad-abad dan masih ada di sini beratus-ratus tahun lamanya. Pada kurun-kurun ke-12, 13 hingga ke-15, apabila raja ada di sini, raja Islam, tidak ramai yang dapat masuk ke dalam Alhambra atau ke istana untuk melihat keindahannya. Hanya yang ternama, hanya yang berkuasa saja dapat melihat keindahan dan ketelitian seni bina orang-orang Arab. Oh, Najib, saya tak sabar nak tengok apa di dalam. Di sinilah, di Comares Palace ataupun Istana Comares ini, kita boleh lihat kehebatan, kebanggaan dan kemegahan seni arsitektur ataupun seni bina orang-orang Arab Nazrid. Sayang sekali kerana cuaca tidak mengizinkan. Tapi kalau cuaca terang, ada matahari, mungkin kita dapat melihat bayang-bayang Istana Comares ini dengan megahnya, dengan indahnya. Dan kerana kalau kita lihat benar-benar, kalau matahari terbit mungkin, kita lihat seolah-olah istana ini terapung-apung di atas air. Tidak ada the beginning, tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya. Cantik kan? Memang cantik tempat ni, Najib. Nikmatilah tempat ni, Najib. Nikmatilah. Kita di sini cuma boleh tumpang gembira dan cemburu. Pada zaman kegemilangan Islam, Kerajaan Nazrid di bawah Raja Islam, mungkin saya dapat bayangkan, penonton sekalian, dengan terjurai-jurainya kain sutera yang mahal, dengan muzik Andalusia berkumandang di pekarangan ini, kita dapat kemeriahan dan warna-warninya Istana Comares ini. Awak tahu tak, Najib? Informasi-informasi yang awak berikan membuat kita di sini gairah tau. Macam nak pergi Granada sekarang juga. Apalagi, Najib? Cepatlah cerita. Saya sekarang berada di Balai Comares. Dan dipercayai di sinilah Raja Arab akan melayani dan menerima tetamu-tetamunya. Dan di sini jugalah kita dapat melihat ukiran-ukiran yang amat teliti, yang amat rumit, yang amat intricate sekali. Mungkin hingga hari ini tidak dapat direplikakan. Okey, Najib. Cukuplah, Najib. Cukup. Dah cemburu sangat-sangat ni. Dan ingin saya ingatkan lagi bahawa tempat ini dibina pada awal 13, abad 13. Dan sudah pastinya lampu belum ada, elektrik belum ada lagi. Jadi, hari ini juga cuaca tidak mengizinkan. Tapi kalau matahari sedang terbit dengan indahnya, kita dapat melihat sinaran matahari dengan kuatnya, dengan teriknya daripada lubang-lubang ukiran di situ. Dan mungkin kalau raja di sini berdiri, kita hanya dapat melihat bayang-bayang dan siluet-siluetnya dan berbual dengan tamu. Wah, betapa indah, betapa megahnya raja itu. Kan? Bayangkanlah ya. Yalah, kita dapat bayangkanlah. Feeling macam raja pula si tengkorak ni. Tengok tu, gerbang-gerbang, ukiran-ukiran dan tingkap-tingkap yang amat indah sekali. Semuanya seolah-olah menyimpan rahsianya tersendiri. Betulkah begitu, wahai sang tengkorak yang bijak?
Walaupun Alhambra terkenal dengan keagungan seni binanya dan kebijaksanaan rajanya, tapi Alhambra juga terkenal dengan kisah-kisah cinta, cemburu, dengki dan iri hati. Terutama sekali katanya berlaku di ruang ini yang dinamakan The Hall of the Two Sisters. Wah, taman lah. Macam cerita 1001 malam. Rata-rata kalau anda berjalan-jalan di Alhambra ini yang besar dan luas, anda akan melalui berbagai-bagai bentuk taman-taman yang amat indah sekali. Dan taman-taman ini direka dan dibentuk berdasarkan gambaran syurga yang tertulis di dalam Al-Quran. Saya rasa macam nak lari-lari di sana menyanyi-nyanyi lagu-lagu Hindustan ya. Tapi mungkin suasana mungkin lebih meriah, lebih indah kalau ada matahari, penonton sekalian. Tapi sayangnya hari ini hujan, cuaca tidak menyelbai saya. Tapi saya tetap puas hati lah bila lagi nak ke Alhambra. Hujan pun awak sampai juga di Alhambra. Tercapai juga impian awak, Najib. Jadi jangan komplain. Bersyukur. Kita di Singapura ni boleh mimpi sajalah. Cik Sal ni sekarang berada di La Oliva, sebuah kedai menjual barangan hasil daripada buah zaitun yang dimiliki oleh Senior Francisco. Cik Sal hari ini nak belajar macam mana nak masak menggunakan buah zaitun. Orang-orang Sepanyol kata buah zaitun ni mengeluarkan dan meningkatkan perisa dalam makanan. Ini habas fritas atau kacang parang yang digoreng dengan minyak zaitun. Restoran ini tidak mempunyai menu atau senarai hidangan, tetapi pemiliknya mahir menyatukan pelbagai rasa dan perisa dengan menggunakan buah zaitun dalam masakannya. Mr. Francisco juga saya, ini bukan restoran untuk ni kedai, tapi dia appreciate, dia menghargai makanan. Jadi dia cakap tak payahlah nak ada dapur yang fancy-fancy. Janji makanan tu simple untuk orang Espanyol. Itu yang paling mustahak sekali. Yang ini pula asparagus. Asparagus yang juga digoreng dengan minyak zaitun. Senior Francisco kata kalau kita masak sendiri, hasilnya mesti lagi sedap. Kalau awak berpeluang ke La Oliva dan Senior Francisco ada di restoran, dia pasti tidak akan teragak-agak untuk mengajar anda cara-cara memasak menggunakan buah zaitun. Ini dia habas fritas dan asparagus. Asparagus goreng. Penonton nampaknya dah tersedia depan biji mata ni. Cepat rasa Cik Sal. Apa rasanya? Sungguh sedap dan berhasil. Saya tak sabar nak makan yang lain tu. Bukanlah gelojo. Curious. Kak, I can really taste the olive oil. The good thing of this dish that you can taste all the ingredients. Jadi, Abang Francisco ni memang baik hatilah orang dia. Dia akan jemput siapa saja ke kedai dia, masak. Walaupun orang tu tanya, apa bahan gini-gini. Yang pastinya dan jelasnya, apa masakan pun daripada hati. Kalau hati kita bahagia, masakan kita akan jadi perfect. Saya ada surprise untuk Cik Sal yang sekarang ni sedang berada di La Oliva. Mungkin ini satu kejutan yang dia suka atau tak suka. Cik Sal, cepat. Diri sini. Ayah aku di mana? Aku nak tunjukkan sesuatu, Cik Sal. Apa? Tahu tak bungee jumping? Tahu. Tengok. Ha. Cik Sal, yang aku sayangi, ingin sekali kau berjanji berbungee jumping. Tak. Ini bukan bungee jumping, ini apa pointing, Cik Sal. Tak pointing ke camping ke tak nak kau pergi. Aku love my life, Cik Sal. Ayah also. You also love your life. Lagi pun kita dah tua. Dah tua. Aku pergilah. Aku pergi ke? Aku perempuan lelaki.
Kalau kita tak pergi, siapa nak pergi Pical? Siapa? Win. 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 Ya, Pergi Win. adiknya. Adiknya. Pergilah. Adiknya sayang adik. Alah, sorry lah. Dek. Mari pergi. Kesiannya penata audio ni. Tak pasal-pasal kena dera. Wah, tingginya. Seram. Okey tak, Dek? Tak okey lah. Gila okey. This is not good. Memang not good. Awak ni datang sini untuk jadi soundman, bukan stuntman. I wish you all the best lah, Dek. Semoga kau maju jaya. Sabar, Win. Sabar. Aku tak suruh ni. Sebelah ni. Dia punya kerja. Sampai aku paksakan rebaik masa dia kan. I'm sure it'll be alright. I'm sure it'll be alright. Okay. Okay, kita sediam. Kita diam. Kita terjun ni sekarang. Baik. Tak lagi, weh. Kita nak itu review dia tau. Macam mana pula? Kau jadi soundman lah? Boleh. Kau bawa mic. Keranamu, Win. Okay, you come. Orang kita. Amin. Orang pahlawan kita. Tepuk tangan. Pahlawan Jadi apa perasaan anda bila anda mula-mula bertapak ke depan itu the edge of the bridge nak terjun? Nak balik. Nak balik macam nak buat lah. Tak nak buat lah. Gila tempat tinggi macam ni. Tapi orang kata experience lah kan. Gila lah. Kesian dah. Jadi bila awak dah jatuh tu apa perasaan dan apa yang boleh awak katakan dan share, berkongsi pada viewers kita tentang bila dah sampai ke bawah tu? Masa terjun tu mula-mula macam nak jerit lah. Kadang-kadang nak jerit dengan Cik San dengan Najib. Ke laut. Tak ada apa. Tak boleh bunyi. Okey. Apa lagi kerja? Amin. Okey. Cik San, bawa beg tak? Bawa beg? Kau tak bawa beg? Kita nak pergi mana bawa beg? Ini apa ni, Cik San? Airport. Pandai, marilah. Cik! Tak cakap pun. Cik San. Aku dah cakap. Gila. Mana pasport kau? Kau tak cakap pun bawa apa-apa, pasport ke beg ke. Betul ke ni? Betul, tak bohong lah. Mana yang tak tahu lah kau? Cik, tak tinggal aku kat Granada. Cik. Kau dapat tak? Nampak Aku pergi lah. Barcelona dulu, lepas tu aku ke Singapura. Kau kerek Betul Kau bawa pasport. Bye. Cik. Penonton sekalian, saya akan menaiki kapal terbang yang telah saya sewa khas untuk melihat Granada yang indah, yang besar dan mewah dan luas ini daripada atas. Dan mungkin saya akan lebih berpuas hati, lebih lagi kalau saya dapat melihat Alhambra daripada atas. Betul ke si tengkorak ni nak tinggalkan Cik Sal dan balik Singapura seorang diri? Dan nampaknya si Najib dah nak berlepas dan meninggalkan Cik Sal. Bagus juga ya idea tu. Saya sebenarnya sengaja tak nak bilang Cik Sal mengenai plan saya, rancangan saya nak naik kapal terbang ini. Kerana saya tahu, saya pun dah diam. Saya tahu yang dia akan tergendala sebentar, dia akan komplain dan dia tidak akan melakukan apa yang saya lakukan. Once in a lifetime, babe. Dan kalau dari paras bumi dah tampak melawan, apalagi di atas sana. Menakjubkan. Tapi ada seram sikit lah Okey, sekarang kita sudah pun berlepas di lapangan terbang yang kecil dan sekarang menuju ke arah Granada, kotanya, dan mungkin kita akan melihat dengan lebih indah lagi
Granada yang memang orang ramai terkenal bahawa kota yang sangat penuh dengan sejarah dan memang luas dan cantik. Dari atas sini saya dapat melihat betapa banyaknya bukit, gunung, danau Granada ini. Lebih sangat-sangat spektakular sekali kerana saya rasa apa yang saya lihat adalah mungkin bahasa yang ingin saya cakap atau beritahu adalah katanya adalah breathtaking. It is so breathtaking. Sekarang baru saya berpuas hati kerana saya telah mendapat melihat. Wah! Alhamdulillah dari atas. Mungkin ini nampaknya keajaiban sekali lagi bagaimana mereka membina Alhambra. Dan juga kalau saya lihat dari depan dan belakang, di sana kita lihat Sierra Nevada di mana gunung-gunungnya betul-betul sudah ada salji, snow-capped mountain. Dan sekarang inilah memang musim sejuk dan hari ini juga ada matahari. Cuaca menyebelahi saya. Kesian Cik Pak bawah atau apa dia buatnya. Saya sangat berpuas hati dan gembira dapat naik kapal terbang seorang diri bersama Sebastian dan juga Presiden lagi. Dan dengan itu saya mungkin dapat akhiri perjalanan saya di makan angin Granada ini kali ini Presiden. Dan mungkin kita minggu depan jumpa lagi dengan berbagai-bagai lagi kereta saya dan Jezal. Dan saya berjanji minggu depan saya ada surprise untuk anda. Jadi bersama saya Najib Ali dan Cik Zal di bawah. Najib, cepatlah balik. Sampailah hati. Kau memang tak bagus.